Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 April 2020 bersama saya Ines Jonathan Seribu. Berita utama. Sarawak merekodkan 7 lagi kes baru positif COVID-19 pada Sabtu. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jumlah ini menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 334 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Semua 7 kes tersebut pada masa ini dirawat di hospital umum atau hospital besar negeri Sarawak di Kuching. Beliau berkata demikian semasa mewakili pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Almar Douglas Ugah dalam sidang media COVID-19 yang diadakan di Wisma Bapak Malaysia pada Sabtu. Sementara itu, ujar Dato' Abdul Karim lagi, sebanyak 81 kes baru person under investigation dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 2,340 kes. Daripada jumlah ini, 1,774 kes adalah negatif dan 232 kes PUI masih lagi menunggu keputusan daripada Makmal. Daerah Kuching mencatat 53 kes PUI diikuti daerah Samarahan 9 kes, Miri 7, Bintulu 6 dan Bau, Lundu, Serian, Sarike, Meradong dan Kapit masing-masing 1 kes. Sementara itu, seramai 3 orang telah ditangkap dan 89 orang lagi telah dikompaun akibat melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berikut adalah jumlah orang yang telah dikompaun harian mengikut daerah sehingga 10 hari bulan 4 2020 iaitu semalam. Di Kuching ada 33, Padawan ada 15, Sarike ada 8, Bau ada 6, Betong ada 6, Kapit ada 5, Miri ada 3, Kota Semarahan ada 3, Seratok ada 3, Sibu ada 2, Seri Aman ada 2, Meradong ada 2 dan Kenawit ada 1. Jadi jumlah kesemuanya 89. Bagi kes tangkapan harian mengikut daerah yang direkodkan pada 10 April, Kuching, Sibu dan Song masing-masing merekodkan seorang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3 orang. Sehingga kini, seramai 169 orang telah dikompaun, 556 orang telah ditangkap dan 435 orang lagi telah dituduh di mahkamah. Seramai 712 rakyat Sarawak yang baru pulang dari luar negara, Semenanjung, Sabah dan Labuan kini dikuarantin di bahagian Kuching, Bintulu, Miri dan Limbang. Mereka ini dikuarantin sebagai Person Under Surveillance (PUS). Di Kuching, penempatan di Hotel Hockley seramai 107 orang. Di Raja Court Domani ada 87 orang. Di Kuching Park Kuching Park Hotel ada 78 orang. Di Bintulu, di Warisan Inn ada 16. Di Park City Avenue, Park City Avenue pun ada juga sekarang, seramai 126 orang. Di Miri banyak hotel digunakan. Di Mega ada 89, Somerset ada 45, Ostay Inn ada 11, Cozy Inn ada 11, Imperial Palace ada 63. Dan di Lembang, di Hotel Purnama ada 79 orang. Semua syarikat atau kontraktor yang menyediakan perkhidmatan perbaikan dan penghantaran bekalan air serta elektrik dibenarkan beroperasi di dalam tempoh PKP. Sebelum ini, semua syarikat atau kontraktor yang menyediakan perkhidmatan pembaikian dan penghantaran bekalan air serta elektrik telah dibenarkan. Jadi sekiranya ada kerosakan berkenaan dengan air dan elektrik, jadi mereka yang datang untuk membuat perkhidmatan pembakian ini diberi kebenaran untuk menjalankan tugas. Perkara ini dianggap sebagai essential service ataupun perkhidmatan perlu dan pihak polis serta tentera tidak akan menghalang tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh kontraktor ini. Dalam pada itu, Dato' Abdul Karim turut mengambil maklum akan arahan terbaru dari Kerajaan Persekutuan berhubung beberapa sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi semasa tempoh PKP ini. Walau bagaimanapun,
Sarawak akan mengkaji senarai tersebut dan akan membuat keputusan berdasarkan keperluan di Sarawak. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan pihak berkuasa tempatan kini sedang melaksanakan operasi Nyah Cemar di tempat awam dan premis perniagaan di seluruh Sarawak. Datuk Abdul Karim Rahman Amzah berkata, mereka ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu operasi Nyah Cemar di premis perniagaan dan lokasi di Zon Merah dan Zon Jingga. Seramai 870 kaki tangan pihak berkuasa tempatan terdiri daripada 316 pengguat kuasa, 390 kaki tangan unit kesihatan awam dan 164 kaki tangan lain daripada pihak berkuasa tempatan di Sarawak sedang melaksanakan tugas sempena PKP ini. Terdapat 54,610 premis perniagaan dilesen oleh PBT di seluruh negeri Sarawak. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pula memfokuskan kepada operasi Nyah Cemar di lokasi yang dikenal pasti sebagai Zon Merah dan Zon Jingga di seluruh bahagian di Sarawak. Untuk kawasan bahagian Kuching ada 53 lokasi yang telah di-spray ataupun dalam operasi Nyah Cemar ini. Untuk kawasan Semerahan ada 8, Seri Aman ada 3, Betung ada 3, Serikit ada 12, Sibu ada 3, Bintulu ada 4, Miri ada 29 dan Limbang ada 8. Jadi kesemuanya 123 lokasi. Secara kumulatifnya, jumlah anggota yang terlibat dalam operasi Nyah Cemar di seluruh Sarawak, JBPM 916 orang, PBT 570 orang, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Angkatan Pertahanan Awam APM 134 orang, Rela 109 orang, Polis Diraja Malaysia 80 orang, Pejabat Daerah 35 orang dan lain-lain 44 orang. Kerajaan negeri sentiasa membuka ruang kepada mana-mana ketua isi rumah yang layak untuk menerima bantuan Sarawak Ku Sayang. Untuk itu, Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, menyeru semua pihak terutama ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK mendapatkan senarai nama ketua isi rumah yang tercicir tetapi layak untuk menerima bantuan tersebut bagi mempercepatkan proses agihan. Maklumlah, pada setakat ini kita sudah di dalam PKP almost 1 bulan. Memang terdapat mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Jadi kita membukakan ruang kepada mereka yang benar-benar memerlukan peruntukan ini. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Serikit COVID-19 di Pejabat Residen bahagian Serikit pada Sabtu. Bagi mengelak agihan berulang atau keciciran nama, Len mengingatkan badan bukan kerajaan NGO yang hendak menyumbang bantuan untuk melalui jawatan kuasa yang telah dilantik oleh kerajaan. Seperti yang telah diputuskan oleh Yang Berhormat, diputuskan oleh kerajaan pusat, mana-mana bantuan yang diagihkan oleh NGO haruslah pergi ke jawatan kuasa rakyat atau mana-mana jawatan kuasa yang dilantik oleh kerajaan. Katanya, langkah itu juga bagi memastikan NGO mematuhi tata cara yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19, Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan telah melakukan kerja-kerja disinfeksi atau nyakuman di sekitar kawasan Pekan Simunjan iaitu di Rumah Rehat Seri Sadong, Agrobank dan Pasar Tamu Simunjan pada Sabtu. Operasi nyakuman itu dilakukan dengan kekuatan 5 petugas dari Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan yang lengkap memakai peralatan pelindungan peribadi PPE. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan Muhammad Nizam Seli berkata, operasi disinfeksi itu dijalankan bagi memastikan kawasan tumpuan orang ramai di Pekan Simunjan bebas daripada sebarang jangkitan COVID-19. Pihak kita akan memastikan kawasan tempat tumpuan awam kita ini bebas daripada sebarang bentuk jangkitan ya. Jadi apa yang penting dekat sini adalah sama-sama kita mengamalkan kebersihan diri dan pastikan kita apabila kita bercakap dengan orang kita mesti jaga jarak kita
sekurang-kurangnya 1 meter. Bercakap semasa ditemui UKAS, Muhammad Nizam menambah, sesiapa yang pernah menaiki van tambang dari Kuching ke Simunjan pada 15 Mac lepas untuk menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan bagi tindakan selanjutnya. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan video animasi gambaran mengenai penularan wabak COVID-19 dan langkah pencegahan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Enes Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.